Oke, kali ini kita akan belajar mengenai sistem charging ataupun sistem pengecasan pada kereta. Oke, kita hari ini belajar secara basic mengenai sistem charging. Untuk pengetahuan, bateri kereta kita adalah sumber elektrik untuk proses awal untuk kita nak hidupkan sebuah enjin ataupun sebuah kereta. Jadi kita punya bateri tidaklah membekalkan tenaga elektrik sepenuhnya sepanjang enjin itu beroperasi. Dia hanya membekalkan tenaga elektrik pada proses awal untuk kita hidupkan enjin. Selepas penghidupan enjin, tenaga elektrik akan dibekalkan melalui sistem pengecasan, iaitu dari sistem ataupun dari alternator. Ada satu komponen yang akan menghasilkan tenaga elektrik yang dipacu oleh enjin menggunakan belting. Alternator ni dia beroperasi ataupun dia dikendalikan secara mekanikal. Dia dipacu dari tenaga enjin, iaitu dari main pulley menggunakan belting ke alternator. Dia disambungkan menggunakan belting untuk memusingkan dia punya pulley itu dan menghasilkan tenaga elektrik. Okey, nanti kita akan tengok sebab saya dah buat satu lakaran macam mana proses sistem charge ni berlaku dan macam mana sistem awal untuk kita nak hidupkan enjin. Okey, sini saya dah buat satu lakaran. Okey, ni lakaran secara basic ataupun secara asas. Komponen yang terlibat adalah dalam sistem charging ni adalah bateri, alternator, ignition key ataupun ignition switch, iaitu kunci kereta kita lah, fuse box. Fuse box ni adalah dia mesti melalui fuse ataupun relay untuk ke load ataupun kepada mana-mana komponen. Okey, kita untuk proses awal macam mana kita nak hidupkan enjin. Sebelum proses charging ni berlaku, sebelum alternator produce dia punya tenaga elektrik. Okey, sistem dia mudah. Tenaga elektrik dibekalkan daripada bateri. Apabila kita on kunci, bermakna kita dah bukakan supply daripada tenaga bateri, daripada tenaga elektrik pada bateri. Tenaga elektrik tersebut akan pergi kepada fuse box. Lepas melalui fuse box, dia akan pergi kepada load. Load ni contoh dia komponen kita ambil starter sebab kita nak hidupkan enjin. Kita on kunci, kita crank, kita dah buka saluran arus elektrik ke starter, mana kita hidupkan enjin. Starter berpusing, enjin pun hidup. Okey, selepas proses kita hidupkan enjin, tenaga elektrik tadi dia dah tak menggunakan supply daripada bateri. Apabila enjin hidup, kita punya alternator akan berpusing. Seperti yang saya cakap tadi, alternator ni dia dikendalikan secara mekanikal menggunakan belting daripada enjin. Apabila pusingan enjin tersebut memusingkan belting pada alternator, automatik alternator tersebut akan berfungsi dan produce elektrik, akan produce current. Dan sistem elektronik pada kenderaan kita akan menggunakan tenaga elektrik yang dibekalkan daripada alternator, daripada komponen alternator. Dia punya jalan macam ni. Apabila kita on, sebelum kita start tadi, dia ada satu indicator light. Kalau kita perasan, kita on je, indicator bateri, dia logo bateri macam ini. Dia ke logo bateri tu akan on. So mana kita punya sistem charging tu belum berfungsi. Sebab tu dia keluar. Apabila kita on je, dia keluar. Tapi lepas enjin tu start, lepas alternator tu berfungsi, automatik lampu dekat meter dia akan automatik padam. Kalau dia masih menyala, bermakna sistem charging itu ada masalah. Nanti kita akan cerita macam mana, apa masalah kalau lampu tu keluar.
Okey, dia punya proses sistem charging ni, ternyata dia dah berpusing ikut pusingan enjin. Tapi alternator ni dia hanya produce current dalam bentuk AC ataupun harus ulang alik. Tetapi dekat alternator tu dia ada satu komponen elektronik kita panggil rectifier yang membolehkan pengubahan arus tu dari AC kepada DC. Kenapa kita kena tukar arus tu daripada AC ke DC? Sebab komponen yang terdapat dalam kereta kita seperti ECU, meter dan komponen-komponen modul yang lain tu semua menggunakan current secara DC ataupun direct current. Dan macam mana dia nak kekalkan arus tu supaya tidak berlebihan, supaya voltage tu sentiasa maintain. Pada alternator tersebut ada satu komponen kita panggil sebagai regulator. Regulator ni adalah untuk tujuan adalah untuk kontrol dia punya voltage, dia maintainkan voltage tu. Untuk sebuah alternator yang bagus, dia akan produce 13 volt dalam 13 volt plus lah. Kalau dia lebih daripada 14 volt, bermakna alternator tu ada masalah, ataupun kurang daripada 12 volt, alternator itu ada bermasalah, ataupun sistem wiring dia ada masalah, soket connector mungkin ada bermasalah. Okey, dia punya jalan macam ni. Lepas enjin hidup, alternator dah produce current, dia akan mengecas semula kita punya bateri sehingga penuh. Dia memang pastikan bateri ni dicas hingga penuh untuk membolehkan kita untuk start lepas kita dah matikan enjin, untuk kita hidupkan balik, kita perlukan tenaga elektrik daripada bateri. Selebihnya, tenaga elektrik yang dibekalkan daripada alternator ni, dia akan bekalkan kepada load-load yang lain seperti ECU, fuel pump, komponen-komponen elektronik yang lain untuk membolehkan enjin itu berterusan hidup. Kalau tak ada tenaga elektrik, kita punya fuel pump injector tak jalan lah. Jadi kita punya fuel management, kita punya fuel system dia akan mati. Kita punya ignition system dia akan cut off, tak ada current supply pergi kepada kita punya spark plug ataupun ignition coil. Okey, dia punya harus current tu dia pergi ke dari alternator, dia akan pergi ke bateri, dari alternator dia akan pergi ke load, dia akan membolehkan enjin tu berterusan hidup. Okey, berkenaan dengan simbol bateri yang pada meter kita tu, ramai mungkin yang keliru. Ada yang cakap kalau simbol ni keluar, ni mesti masalah bateri. Tapi sebenarnya tidak. Masalah sebenarnya adalah sistem charging kita yang bermasalah. Kemungkinan kita punya alternator bermasalah, wiring bermasalah, ataupun soket kita konektor pada alternator tu ada masalah. Jadi kalau nak cek bateri, kita perlukan multimeter. Kita nak cek voltage dia mungkin dah drop, ataupun kita perlukan battery tester, kita nak cek dia punya CCA. Okey, itu sajalah berkaitan dengan